أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau dan pengusinya, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan keizinan daripada Allah, dengan taufik dan kehendak Allah Ta'ala, dapat kita bersua dan bertemu dalam kuliah maghrib jemputan pada malam ini. Walaupun keadaan hujan, alhamdulillah, jalan tak berapa sesak, dapat sampai pada masanya. Seriau juga tadi kok tak sampai sebab hujan. Jadi kita bimbang jalan raya ni tak menjangka, jauh daripada sebelah Gombak tu. Jadi insya-Allah pertama kalinya dijemput oleh surau. Nama saya perkenalkan diri dululah. Nama saya Muhammad Najahan bin Abdul Halim. Berusia 38 tahun. Dilahirkan di Pulau Pinang, dibesarkan di Kedah, menetap di Gombak lah. Pendidikan Al-Azhar tahun 99. Kemudian di UAE bidang master jurusan undang-undang 2003. Dekat tu je lah, tak lagi dah. Tak boleh nak mengadap kitab dah, tak larat lah. Dan saya mengucap terima kasih kepada pihak Tuan Kuasa atas jemputan pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mengambil manfaat daripada ayat yang insya-Allah kita akan kongsikan pada malam ini. Sebanyak kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini perhimpunan yang dirahmati dan diberkati Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha
wallahu wasi'un alim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, sesiapa di antara kamu yang berpaling tadah daripada agamanya, yakni murtad, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia, yakni Allah. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang yang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah Ta'ala yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, kerana Allah Ta'ala maha luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ayat ini mungkin kerap kali kita dengar ataupun biasa juga kita dengar dalam siri kuliah, pengajian dan sebagainya. Tetapi ayat ini nak bawa dalam konteks semasa pada hari ini, yang mana Allah Ta'ala dalam ayat ini menyebut tentang suatu ayat di antara salah satu tanda mukjizat Nabi SAW diturunkan kepada baginda SAW, yang dilihat ayat ini satu tanda mukjizat Nabi, yang mana Nabi boleh menganggap ataupun boleh menjangkakan suatu akan berlaku pada masa selepas kematian dan kewafatan baginda SAW. Pasal ayat ni Allah Ta'ala sebut, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum, iaitu barang siapa di kalangan kamu yang berpaling tadah daripada agamanya, fasawfa, Allah Ta'ala sebut fasawfa, akan datang, maka akan datang. Maknanya Nabi SAW menyebut satu ayat sebagai tanda kerasulan Nabi, yang Nabi menjangkakan, walaupun bukan jangka macam jangka kita ni, membayangkan ataupun kita predik cuaca, hujan ke tak hujan tak, tapi satu jangkaan yang pasti berlaku, yang dikhabarkan oleh Allah, yang mana dia ayat ini tidak ada langsung berkaitan dengan kejadian yang akan berlaku pada zaman Nabi waktu masih hidup. Bila Allah Ta'ala sebut fasawfa ya'tillahu biqaum, kata ulama, bila ada perkataan saufa itu membawa maksud bahawa dia ada satu soal dan jawab, ada syarat. Maknanya akan berlaku ni bila sekian-sekian, ataupun akan berlaku dengan syarat, ada soal, ada jawab daripada Allah. Kalau Nabi SAW sebut ayat ini, may yartadda minkum an dini, cukup dengan hanya Allah Ta'ala sebut akan murtad di kalangan kamu. Mungkin zaman Nabi murtad dah, akan berpaling tadah pada zaman Rasulullah, tetapi berpaling tadah daripada agama pada zaman Nabi SAW tidak wujud, melainkan wujud selepas kewafatan baginda SAW. Jadi ini satu, kata ulama, tanda-tanda kehebatan Nabi SAW pada waktu itu, yang mana bila turunkan Al-Quran kepada baginda SAW dan Nabi menyebut akan datang, akan berlaku, dan ia berlaku sesudah sahaja kewafatan baginda, ini menandakan wahyu ataupun apa yang dikhabarkan oleh baginda itu bukan suatu kata-kata daripada seorang manusia, tapi ia datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda mukjizat apabila Nabi mampu mengkhabarkan perkara gaib, walaupun Nabi tidak mampu mengetahui perkara gaib, tapi perkara gaib itu dikhabarkan oleh penghantar wahyu, iaitu Allah. Allah yang mengutuskan khabar, berita. Allah Ta'ala yang bagi jawapan. Hal-hal perkara gaib ni Nabi tak boleh bagi jawapan. Apa yang akan berlaku pada masa depan, apa yang akan berlaku pada umat akhir zaman, Nabi tak boleh bagi tahu, melainkan Allah yang khabarkan, walaupun ia datang daripada Al-Quran maupun daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena
Dalam ayat Quran Allah dah tegas kata, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau akan urusan ruh gaib. Katakanlah perkara gaib ni urusan Tuhanku. Jadi ruh ni sebahagian daripada perkara gaib. Nabi tak boleh bagi tahu, tak boleh reka sendiri. Nabi tak mampu untuk nak kelentong, kelang kalitok, tak boleh. Kan, tak boleh kita. Macam kita boleh lah. Tapi Rasulullah tak boleh. Pasal sifat Rasulullah tu amanah. Amanah dia. Nak cakap pun dia kena tunggu jawapan daripada Allah. Tak boleh mendahului daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin jawapan Nabi itu bertepatan dengan jawapan yang bakal diturunkan oleh Allah, pun Nabi hormat Allah taala. Sebab itu ulama dalam cakap tentang Al-Quran ni, ulama pesan kita ni bila kita tafsir Al-Quran, tafsir hadis, tak boleh guna faham literally kita semata-mata. Kadang-kadang orang kita ni dia faham Quran hadis ni literally sangat. Dia baca Quran, baca hadis translated English. Oh, kemah ya. Tak apalah, baguslah dia tahu English lah. Tapi dia pegang literally saja. Pernah sekali saya dihampiri oleh seorang pemuda selepas saya kuliah. Lalu datang jumpa saya, Ustaz nak tanya soalan. Baik, cara main Ustaz nak tanya soalan. Boleh tak? Boleh ya? Nak tanya apa? Ustaz ni kalau Ustaz berwuduk, Ustaz ambil anggota mana dulu? Bila wuduk ni kena ayak tu yang mana dulu? Faham tak saya cakap Kedah? Faham tak? Faham tak apa? Ada orang Kedah ni. Kalau ambil wuduk tu anggota mana ayak kena dulu? Saya pun tengok atas bawah. Kata maknanya dia bukan ustaz lah tanya kita. Kalau ustaz tanya ustaz, jawapan dia lain. Kalau hak bukan ustaz tanya ustaz, lain lah jawapan dia. Kan? Kalau ustaz tanya ustaz, kita jawab balik. Hang nak mazhab mana ustaz? Aku jawab ni. Gitu. Kan? Tapi kalau kita tengok hak bukan ustaz jawab, kita jawab hak untuk permudahkan orang. Yakni maknanya agama Islam ni untuk orang boleh apply, bukan bagi payah. Saya tengok, saya kata, kita jawab mudahlah. Dia kata, kita ambil anggota yang wajib sudahlah. Mulanya wuduk ni basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, so kepala, rambut, so kaki ya. Salah ni ustaz ni. Itu pula kita. Tadi minta hormat, minta tanya-tanya tu hormat sungguh. Salah ni ustaz ni. Salah pasal apa pula dia kata? Dia kata dalam Sahih Bukhari, tu dia. Dalam Sahih Bukhari yang saya baca, mula dengan basuh pergelangan tangan dulu. Saya kata tu sunat. Saya kata, kan, hang baca Quran tak? Tak. Hantar ada ayat berapa yang Allah sebut dalam Quran, surah apa, ayat berapa yang Allah sebut pasal wuduk? Tak mana tak? Al-Quran kata 4 anggota aja. Bila Nabi sebut 4 anggota, Nabi tambah anggota lain, maka ulama berpandangan anggota yang lain daripada Al-Quran itu dianggap sebagai sunat ataupun dikhilaf oleh ulama. Dah. Hadis ni, Sahih Bukhari ni. Dah. Literally lah tu. Dia pakai kod baca, dia faham ya, kemudian dia tak tahu hukum hak mana hak kata sunat. Memanglah sebut Nabi. Walaupun Sahih Bukhari ni, kata ulama, dia ni sumber yang kedua selepas Al-Quran. Sampai teratu punya label Sahih Bukhari ni. Kalau orang tanya taraf-taraf ilmu ni, apa sumber yang kedua selepas Al-Quran? Hadis? Bukan hadis. Apa dia? Sahih Bukhari. That exactly. Betul. Pasal apa? Pasal kemantapan kesahihan yang itu diletakkan hadis yang paling hebat sekali. Walaupun tak semua. Tak semua, maksudnya hadis dalam Sahih Bukhari itu bukan maknanya tak ada dalam Sahih Bukhari ini bukan hadis. Maknanya dalam Sahih, kitab Sahih lain banyak. Ada 9 kitab hadis tu. Selain pada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal Musnad,
kan Imam Malik, Muwatta, ni semua kena mengaji belakang. Jangan kata aku pegang Bukhari ya Ustaz. Literally tu. Akhirnya kita silap. Pasal apa? Terlalu literally. Walaupun kata ulama, berbetulan jawapan kita itu bertepatan dengan jawapan, tetap tak boleh berbetulan. Kena rujuk sampai kita sahih, sampai kita yakin. Itu juga Al-Quran pun. Quran kita tak boleh tafsir ikut selera kita. Ramai orang ni nak cakap ikut Quran, ikut selera dia, ikut apa yang dia faham. Dia tak tengok apa yang ulama faham. Ulama yang faham Al-Quran dan hadis menggunakan ilmu alat. Ilmu alat. Alat untuk memahamkan Al-Quran dan hadis kita ada tak? Kan kita nak mengaji matematik, ada alat dia untuk faham matematik. Dia ada pen, ada pensel, ada pembaris, ada agrometri, semua benda tu untuk nak calculate sesuatu. Ada calculator. Alat tu penting untuk kita nak bagi jawapan tepat. Macam itulah bahasa Arab, bahasa tu juga Al-Quran dan hadis pun dia ada ilmu alat dia. Sekarang ni kalau nak pakai tafsir belaka, liberal belaka lah. Jadi kita nak guna akal kita lebih daripada Quran. Nabi SAW ajak kita begitu. Nabi tunggu jawapan daripada Allah. Walaupun boleh sesengah ayat, sesengah soalan ditanya kepada baginda SAW, Nabi boleh jawab. Dan jawapan Nabi itu boleh mungkin bertepatan dengan bakal wahyu diturunkan kepada baginda SAW, tapi Nabi tunggu jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini, may yartadda minkum an dini, Allah sebut siapa di antara kamu yang berpaling tadah, maknanya sebahagian daripada kita berpaling tadah daripada agamanya, yakni yang dimaksudkan oleh Al-Quran, kata Imam Qurtubi, may yartadda, orang yang murtad, yakni keluar daripada agama. Keluar daripada agama ni bermula selepas kewafatan baginda SAW. Disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, sebalik sahaja Nabi wafat SAW wafat, orang Islam dah berpecah kepada tiga, berhimpun pada tiga masjid. Ada yang berhimpun di Masjid Nabi, ada yang berhimpun di masjid di Mekah, ada yang berhimpun di Masjid Jawasi. Wafatnya Rasulullah dah ni dah. Kemudian ada yang murtad. Yang dimaksudkan ayat ni ialah murtad, bukan pecah. Pecah ni benda biasa, khilaf di kalangan umat manusia. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW ada, maka rujukannya Rasulullah. Tapi bila Rasulullah tiada, maka rujukannya kepada kebijaksanaan manusia. Maka Al-Quran ada panduan, hadis ada, maka manusia ni yang berbeza-beza kemampuan akal fikiran itu. Ada orang kata Islam ni, orang Islam kenapa tak boleh satu ya? Kenapa tak boleh satu kumpulan ni? Kenapa kena banyak kumpulan? Kenapa mesti ramai mazhab? Bahkan kenapa patut kena ada 4 mazhab? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kenapa tak Al-Quran dan hadisnya? Ini orang yang tak faham realiti. Realitinya umat manusia sentiasa berbeza pandangan. Itu realiti. Itu maknanya, itu fitrah alam. Kerana akal kita bermacam-macam. Masuk dalam kelas, tanya cikgu-cikgu sekolah, dalam 40 orang anak murid dalam satu kelas, sama ke akal belakang semua? Hei, pening. 40 anak murid bukan 40 akai, 4,000 akai dah. Bukan kita 40 akai, tanya cikgu ni. Ada cikgu ni. 40 anak murid dalam satu kelas, bukan 40 akai, 4,000 akai dah. Hak ni macam ni, hak macam ni, hak macam ni, hak suka komputer, hak tak suka, hak suka kacau, hak suka pang, macam-macam tak nak abang Itu fitrah. Karena kemampuan akal berbeza-beza dan kefahaman berbeza, khususnya hal-hal yang subjektif. Hal yang subjektif. Tapi yang dimaksudkan may yartadda minkum itu, kata Allah Ta'ala, dimaksudkan ialah orang yang keluar agama. Kata Imam Qurtubi, yang keluar agama selepas kewafatan baginda ni sejurus sahaja kewafatan Rasulullah SAW. Keluar agama ni ada 2 golongan. Satu golongan yang tolak semua syariat Allah.
Tak boleh pakai syariat Allah, tak boleh pakai undang-undang Allah, tak boleh pakai peraturan-peraturan Islam, tak boleh pakai Islam ni. Keluar langsung habis, itu jelas dah. Satu lagi golongan yang ambil Islam sikit-sikit. Itu zaman Rasulullah. Saya tak mau sebut zaman Rasulullah. Ini faham-faham ngerti lah. Dia ambil sikit-sikit. Satu kaum disebut nahnu nusalli wa nasumu wa la nuzakki. Kami puasa, kami semayang, kami puasa, tapi kami tak keluar zakat. Maknanya dia ambil tang ni, dia tak ambil tang ni. Maka dua golongan ni, dengan sebab muncul dua golongan ni pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hantar Khalid bin Walid untuk memerangi bukan hanya golongan yang kata hak kami puasa, kami semayang, kami tak bayar zakat, tak, bukan, termasuk golongan dua-dua sekali. Dua-dua sekali diperangi. Yang kita duk dengar ialah zaman orang murtad tak bayar zakat, dah. Tak. Imam Qurtubi kata dua-dua golongan yang tolak syariat kesemuanya, yang tolak syariat sebahagiannya, dua-dua diperangi pada zaman Khalid bin Abu Bakar As-Siddiq. Tu murtad ni maksudnya. Tapi kita tak guna perkataan tu, ni orang marah. Itulah. Anda faham? Hak ambil Quran sikit-sikit, tolak sikit. Hak ambil Quran, tak ambil hadis. Hak ambil hadis, tak ambil Quran. Hak ambil semayang, tak ambil haji. Hak ambil haji dan semayang, puasa, tak ambil hudud. Sama saja dengan hak tolak keseluruhannya. Diperangi pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zaman kita muncul golongan, bukan setakat golongan murtad, macam-macam jenis muncul. Yang terang-terang murtad ada, yang sipi-sipi murtad ada, yang senyap-senyap murtad ada, yang hak tak murtad tapi mengaku murtad, yang tak murtad tapi dia kononnya tak murtad daripada zahir, tapi dia berlapik-lapik dengan stand dia dan sebagainya. Kami nak Islam tapi kami tak mau syariat Allah, kami nak Islam tapi kami tak mau ini. Macam-macam zaman kita ni, khususnya murtad, yakni keluar agama terus ni. Keluar agama terus ni ialah di antara agenda musuh-musuh Islam. Kita tahu dalam sejarah, apabila umat Islam menguasai 2/3 dunia, daripada sebahagian daripada Eropah sampailah ke Asia, hampir 2/3 dunia, sampai ke China, sebahagian habis benua Asia, sampai ke China, sampai ke sebahagian daripada Eropah, orang Islam takluk dan berjaya dikuasai oleh umat Islam. Maka dalam masa yang sama, permulaan negara Empire Islam ni bergerak dan maju begitu hebat. Orang Eropah dalam keadaan terlalu mundur, sehingga akan dicerita dalam kitab-kitab sejarah menyebut sewaktu Cordoba ada lampu di atas jalan-jalan raya, orang Eropah masih menggunakan api untuk menyala, lilin untuk menyalakan ruang-ruang rumah mereka. Lilin, baru lilin nak menyalakan ruang rumah. Orang Islam di Cordoba dah ada lampu jalan. Dah ada lampu jalan 1000 tahun dulu, 700, 800 tahun dulu ada lampu dia. Bukan dekat lampu jalan raya, atas jalan pun ada lah. Atas jalan ni, mencari zaman kita ni. Walaupun kita tak guna elektrik, tapi maknanya sistem tu canggih orang Islam. Jadi orang Eropah ni dia tengok kehebatan orang Islam, dia orang datang negara Islam, mengaji dengan kita, mengaji dengan ulama kita, mengaji dalam pelbagai bidang, kerana ulama pada zaman itu mahir dalam segala bidang. Yang kita dengar kata Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd dan sebagainya, itu walaupun terkenal dengan bidang-bidang spesifik masing-masing, tetapi mereka memiliki kefahaman dan keilmuan dalam pelbagai bidang. Ibn Sina bukan hanya pandai dalam bidang medicine, tetapi dia seorang yang hafaz Quran, hafaz hadis. Macam mana nak jadi seorang doktor yang boleh menghasilkan kitab menjadi panduan kepada umat manusia, melainkan dia kena tahu asas agama terlebih dahulu. Apa yang dia buat itu mestilah tidak bercanggah dengan hukum agama. Ini jadi doktor tapi tak faham halal dan haram, kat mana batas aurat, batas-batas hukum, tak. Sebab itu Ibn Sina dia bukan sekadar doktor, tapi dia kena mahir agama. Walaupun zaman kita tak boleh nak begitu,
ke semua para profesional, maka tak apalah sebahagiannya untuk mengetahui asas-asas dia. Kenapa lah segala bidang kita ni tidak ada yang tidak jauh, tidak ada yang lari daripada agama. Arkitek, ada tak arkitek yang tidak ada kaitan dengan Islam? Mesti ada kaitan dengan Islam. Buat rumah, buat bangunan, buat rumah sebagai contoh. Kalau dia buat rumah 2 bilik, bercanggah dengan Islam. Kerana Islam kata buat rumah kena 3 bilik. Pasal apa? 1 bilik ibu bapa, 1 bilik anak perempuan, 1 bilik anak lelaki. Tu Islam. Buat rumah Islam ajak apa? Antaranya yang terlepas pandang kadang sebahagian daripada arkitek. Agama tong sampah mesti di belakang rumah, tong sampah depan rumah mengikut perangai orang Yahudi. Ini nak ajak. Jadi arkitek kena tahu sunnah ajaran Islam. Kerana ni rumah kita semua tong sampah depan rumah. Rumah dulu tong sampah belakang rumah. Lori sampah masuk belakang, tapi kerana nak untung sempitkan lorong belakang rumah, luaskan depan rumah. Pasal apa? Nak untung, nak bagi rumah banyak. Sepatutnya belakang rumah tu lorong yang lori boleh masuk diletakkan tong sampah belakang rumah. Itu diajaklah agama. Jadi kalau kita tak ada basic agama, benda ni takkan muncul. Sebab itu bila kita dulu zaman 70-an 80-an kita buat flat 2 bilik, memang apa akan berlaku? Kesannya sekarang anak-anak baru kerajaan sedar buat rumah mesti sekurang-kurangnya 3 bilik. Tu kenapa? Kerana agama dah ajak dah, ulama dah sentuh lama dah. Dalam undang-undang Islam kerajaan Turki Osmaniyah adanya panggil undang-undang TOT. Undang-undang TOT ni kalau orang undang-undang tahu, undang-undang TOT ni undang-undang hak kemasyarakatan. Buat rumah ni jangan sampai halang angin masuk ke rumah jiran. Ada undang-undang dia. Kita renovate rumah ni ada undang-undang dia. Majlis Pemadaran kata bila kita buat rumah jangan sampai halang matahari rumah jiran, jangan sampai halang angin ke rumah jiran. Ada undang-undang zaman kerajaan Turki Osmaniyah dicedok oleh British, dia ambil undang-undang British. Itu dipanggil undang-undang TOT. Asalnya undang-undang orang Islam. Dalam bidang macam tu pun buat rumah pun ada Islam, tuan. Sebab itulah semua bidang tidak ada yang jauh lari daripada agama. Sebab itu man yartadda minkum an dini, yang keluar daripada agama ni, Allah Subhanahu wa taala menyebut fasawfa ya'tillahu biqaum, bila berlakunya golongan yang keluar daripada agama ni, Allah Taala janjikan syarat dia, jawab dia, syarat dan jawab dia. Jawab dia Allah Taala sebut atas lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akan datang golongan yang akan menentang golongan murtad ni, golongan yang hancur agama. Bukan menentang, maknanya golongan yang mencegah, golongan yang menerang, golongan yang cuba menghalang, golongan yang cuba memerangi sekiranya mereka degil. Maka usaha-usaha barat setelah daripada kejatuhan sebelah daripada empire Islam besar dan orang barat datang menutup mengaji daripada orang Islam, orang barat ni balik, mereka buat perancangan. Mereka buat perancangan, akhirnya mereka memperkenalkan satu teori praktikal, teori yang mereka praktikkan dan berjaya. 3G, Gold, Gospel and Glory, yang kita selalu dengar. Gold, Gospel and Glory. Dengan kerajaan Islam, empire Islam jatuh, mereka menguasai dunia dengan 3 tujuan. Pertama ialah nak mengaut kekayaan negara-negara umat Islam. Umat Islam kaya. Asia Tenggara ni saja, kayanya Asia Tenggara cukup untuk bagi supply makan umat sebahagian besar umat manusia seluruh dunia. Beras, makanan hasil bumi cukup. Gold, gospel, agama. Maka datang bawa message, bawa mission mereka, missionaries mereka, nak tukar agama orang Islam. Dan yang ketiganya, mereka nak menguasai negara-negara umat Islam, jajahlah. Jadi akhirnya berjaya usaha mereka.
Kebanyakan negara umat Islam selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah, negara umat Islam difaraidkan. Sesama penjajah yang bawa 3 mesej ini. Di kalangan Portugis, Spanyol, Belanda, British, France, yang menakluk negara umat Islam, Itali. Dulu mereka keluar masing-masing. Tapi bila diperkenalkan Gulf Pan Glory, semua negara Kristian ini satu. Negara musuh Eropah ni bersatu, bawa 3 mesej ni. Semuanya bukan hanya kaut keuntungan, bukan hanya jajah, tapi mereka hantar agama masuk. Sampai sebahagian daripada umat Islam berubah budaya. Di Asia Tenggara ni, di Filipina yang asalnya negara orang Islam, Manila yang nama asalnya Amanillah ditukar jadi Manila. Negara asalnya Amanillah, nama daripada perkataan bahasa Arab jadi Manila. Filipin dibuh nama Filipin kerana perkataan The Philip, Raja Philip. Tu berubah habis. Di Belanda, di Indonesia, Belanda bawa pengaruhnya, termasuklah di Malaysia. Portugis datang, runtuhkan masjid yang kubu yang ada Portugis yang ada sebenarnya dibina atas masjid, sebenarnya di bawah dia masjid. Kita duk marah tu, masjid di India diruntuhkan. Ni Malaysia ada Portugis. Kubu yang kita duk pergi duit siling apa baling, kita ambil gambar bawah tu masjid. Kubu di Melaka Portugis tu. Bawah tu je kita duk cerita pasal masjid ini kan dan sebagainya. Dunia ni dia ambil alih, terlupa ada masjid kita dibina di atasnya kubu-kubu penjajah. Berjaya. Akhirnya mereka tidak berhenti. Sampai sekarang usaha-usaha untuk bawa orang Islam ni kepada agama ini memang berjalan sampai bila-bila pun, dan masih berjalan dengan begitu rancak. Betul Allah Taala sebut, "May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillah." Allah Ta'ala janjikan bahawa akan datang satu umat, satu kaum yang berusaha untuk menghalang usaha ini. Kita lah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akan datang satu umat, satu kaum yang saling cinta mencintai orang Islam. Kita ni bila kita berusaha untuk bersama mengajak sahabat kita yang nak dia murtad ni, bukan kerana apa? Kerana sayang kita kepada orang Islam. Kasih, sebagaimana kita menasihat orang yang melakukan maksiat, bukan kerana tubuh badan mereka, tapi kerana kasih mereka kepada Islam, sesama orang Islam. Kita menegur, kita menasihat orang yang melakukan mungkar, bukan kita membenci diri mereka, tapi kita membenci maksiat itu. Dan atas dasar kasih sayang kita, yuhibbuhum, orang Islam tu, pasal apa kita disebut oleh Allah Ta'ala mereka yang mengajak memerangi golongan murtad ni, yuhibbuhum, kerana kasih kita. Sebelum berlakunya perangi golongan murtad ni, adanya usaha-usaha untuk memalikan mereka kepada Islam. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar hantar utusan. Sayyidina Abu Bakar hantar utusan orang yang paling lembut hati dia di kalangan sahabat untuk berunding dengan orang yang murtad ni. Sayyidina Abu Bakar hantar orang yang paling lembut, orang yang paling jinak, orang yang paling dihormati, orang yang disayangi oleh orang Arab, orang Islam pada waktu itu. Dihantar untuk berunding. Bukan bina, aku nak pergi amaran, tak. Kita hantar orang yang paling dihormati, sebagaimana dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana kasih sayang kita terhadap saudara kita yang lain. Betul lagi nak tukar agama, betul lagi nak seleweng. Fasawfa ya'tillahu biqaum, akan datang satu umat, kaum, yuhibbuhum, kasih sesama mereka. Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka kasih kepada Allah. Terdasar kasih sayang. Sebab itu Islam ni, perjuangan Islam ni, dalam peperangan sekalipun atas dasar passion, love, bukan atas dasar kebencian. Ada orang faham bila kita perang, lantaklah siapa depan kita kan? Bila berjihad, siapa depan kita, kita tak kisah. Dah, Islam ni mula dengan kasih sayang.
yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah sebut golongan yang disebut oleh Allah ni golongan yang kasih sesama mereka dan kasih atas dasar Allah Ta'ala, kasih kepada Allah, kasih kepada ajaran Islam, kasih dan cinta kepada agama yang suci. Sebab itulah jangan kita pandang benda ni kecil. Bila ada sebahagian daripada kita tukar agama, bila ada sebahagian kita ni cakap mudah dengan agama, boleh rosakkan akidah mereka, kita kasihan, kita kesian kepada dia orang ni, kan? Kesian. Sebab itu pernah berlaku dialog dengan seorang pemuda dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pemuda dengan seorang pemuda ni dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Satu hari Syekh Mutawalli Sya'rawi tanya dia, kalau hang tengok orang minum arak, orang masuk kedai pub minum arak apa semua ni, joget dalam pub ni, hang nak buat macam mana? Kata muda ni, wahai Syekh, kalau saya bakar pub tu, mati mereka semua. Senang cerita. Waktu mereka duduk joget mereka semua tu, kita cucuh api bakar habis. Kata Syekh, jadi macam mana kalau dah mati semua? Kata pemuda tadi, mati semua dalam keadaan kafir lah. Senang cerita lah, mati dalam keadaan kafir belakang. Kata Syekh, siapa sebenarnya yang nak suruh manusia mati dalam keadaan kafir ni? Kata pemuda tadi, syaitan lah memang nak ajak manusia mati dalam keadaan kafir. Itu kerja syaitan. Dia akan buat manusia ni, ajak manusia, dia akan pandu manusia, dia akan dorong manusia, dia akan pujuk manusia mati dalam keadaan orang yang tidak beriman pada Allah. Ini tugas syaitan. Dia kata, syaitan lah dia kata. Kalau begitu Syekh kata, kalau begitu kamu yang sebenarnya membantu kerja syaitan. Bila kamu membunuh mereka, biarkan mereka mati dalam keadaan kebakaran itu, dalam keadaan mereka sedang buat maksiat, kamu sebenarnya membantu syaitan supaya manusia mati dalam keadaan kafir. Maka kerja kita untuk membimbing mereka keluar daripada lembah kekafiran, kekufuran itu. Kalau bunuh terus mati dalam keadaan kafir, maka kerja buat syaitan itu dipermudahkan oleh manusia. Ya. Jadi orang tu bantu syaitan sebenarnya. Maka tugas kita ialah tugas untuk membimbing manusia keluar. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sentiasa kasih kepada Allah, Allah kasih kepada mereka. Azillatin 'alal mu'minin. Orang beriman ni dia kena rendah diri sama orang Islam. Hukum orang Islam, walaupun kita berbeza pandangan, dalam Islam ni ada banyak hukum dalam muamalah. Kita ada ta'awun dalam hukum fiqh, hukum muamalah manusia sesama manusia, orang Islam dengan orang Islam, orang Islam dengan orang kafir, ada hukum ta'awun. Dia panggil ta'awun, yakni kerjasama daripada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerjasamalah oleh kamu akan kebaikan dan ketakwaan. Ulama berhukum bahawa orang Islam ni walaupun kita berbeza-beza, tapi hal albir wa taqwa, dalam hal-hal kebaikan dan ketakwaan wajib bekerjasama. Wajib kerjasama. Hal-hal benda baik, bukan hal-hal dunia, bukan hal kerana nak pangkat, bukan hal nak semata-mata nak perkukuhkan kedudukan dunia. Dah, hal kerjasama, hal-hal baik wajib orang Islam walaupun berbeza, hang macam ni, hang mazhab Syafi'i, hang mazhab Hanbali, hang Maliki, wajib kerjasama. Hukum ini kena tahu. Oi, tak boleh ni depa ni. Dah. Orang Islam hal albir wa taqwa wajib. Kemudian ada lagi, dia panggil ta'ahud, perjanjian. Orang Islam boleh buat perjanjian dengan orang kafir. Sebagaimana perjanjian yang berlaku di antara Rasulullah dengan orang kafir Quraisy Makkah dalam perjanjian Hudaybiyah. Orang Islam buat perjanjian sama Islam boleh tak boleh? Lagi boleh ya? Orang Islam buat perjanjian, hang order apa, aku order ni, hang bagi apa, aku bagi ni, aku buat ni, hang bayar ni. Tu orang Islam lagi boleh, tak ada hal, harus hukumnya. Dengan orang bukan Islam, ta'ahud, buat perjanjian boleh. Dalilnya perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah buat perjanjian dalam perjanjian Hudaybiyah, pergi dengan sahabat nak masuk Mekah buat haji, pakai ihram siap.
Pakai ihram siap. Nabi kata jangan bawa perisai, jangan bawa baju besi, jangan bawa panah. Kita naik dengan unta sahaja. Bukan niat nak perang, cuma bawa selain daripada kita pakai ihram, Rasulullah tak bawa pedang sahaja. Buh di pinggang untuk pertahankan. Memang budaya pakaian orang zaman dulu macam cowboy, ada dia bawa pistol walaupun dia bukan nak bunuh orang, dia bawa pistol. Macam Melayu bawa kerih tu memang kahwin mau bawa kerih, takkan kerih nak bunuh orang, nak menikah. Memang pakaian kita. Orang Arab pun bawa pedang lah. Nabi kata bawa pedang ya. Pergi masuk dalam Mekah, orang Arab tak bagi, Quraisy memang tak bagi. Hampa tak boleh buat haji tu ni. Nabi pun bertahalul di Hudaybiyah, lalu berlakunya perjanjian dengan kafir Quraisy. Dalam perjanjian itu, walaupun cerita dalam perjanjian lah, walaupun perjanjian itu nampak macam merugikan Islam, tapi kerana kebijaksanaan Rasulullah akhirnya menguntungkan Islam. Tu. Atau dia panggil apa lagi? Dalam muamalah sama dia panggil tahaluf. Tahaluf ni hanya persefahaman. Dengan orang Islam tahaluf sudah tentulah takkan sangat boleh. Dengan orang bukan Islam dia panggil, ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata harus. Harus dan bersyarat. Tahaluf sesama orang Islam boleh, tapi tahaluf biasanya tidak berlaku sesama orang Islam, dia panggil ta'ahud aja. Tapi tahaluf sesama orang bukan Islam atas nama, bila tahaluf ni berlaku, tahaluf dengan golongan yang musuh dengan kita asalnya. Dia memang tak suka kita, dia benci kita, dia ni tak sependapat dengan kita, tak pernah setuju dengan kita, tapi kita ada satu kerjasama, dia panggil tahaluf. Dia bukan ta'awun, dia bukan juga ta'ahud, dia adalah tahaluf, satu persepahaman dengan satu matlamat, satu kerja kena buat bersama. Maka hak ni dibolehkan dengan orang bukan Islam, harus tetapi bersyarat. Antara syaratnya, antara lain yang kita tahulah, syaratnya mestilah Islam mendominasi, tidak menggugat keutuhan agama Islam dan syariatnya. Itu syarat dia, syarat yang begitu ketat. Jadi maknanya hubungan manusia sama manusia ni begitu banyak sangat, cuma hanya kita kena tahu hukum saja. Betul, orang Islam, sesama orang Islam azillah, dia mesti rendah diri sama kita. Sama-sama kita mesti, sifat orang Islam ni sama kita mestilah azillah, kasih sayang, rauf. Kata Imam Qurtubi, rauf tu sifat Allah, raufur rahim, tapi dia ambil perkataan ra'fah, belah kasihan kita sesama orang Islam ni kena ada passion. Masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang yang beriman itu dari sudut tarahumim, belah kasihan, wa ta'atuf, passion dia. Passion maknanya kita terlalu kasih sayang kepada saudara kita, sakit dia sakit kita, menderita dia menderita kita, gembira dia gembira kita. Kena ada begitu. Betul lah, bila ada sifat macam ni baru kita tengok kes-kes yang orang cakap lebih kurang hukum agama ni, kes yang kita sensitif, kita bukan cakap sensitif agama, kita kesian kat dia, kita kena tegur dia, kena perbetul dia, bawa dia ke pangkal jalan. Ini kerja kita. Kenapa kita tak jadi begitu? Pasal kita tidak ada sifat azillah alal mu'minin tadi. Tak ada. Macam mana kita nak di golongan itu sedangkan sifat-sifat itu? Sebab itu Imam Qurtubi kata ayat sesudah fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahid. Ayat ni ialah syarat-syarat yang ketat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang akan bersama dalam memerangi, ataupun golongan yang bersama yang akan melihat kemungkaran berlaku depan mata ni tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebagai contoh, sensitif kita terhadap Oktoberfest. Ada orang kata biar-biarlah, mereka nak seronok. Memanglah seronok ni fitrah Islam. Islam berikan keseronokan. Bahkan Islam tu datang untuk memberikan satu janji yang gembira kepada umat manusia. Umat manusia sebelum datangnya Islam dalam keadaan keluh kesah, sedih, dikongkong dengan Rom, dengan Parsi, wanitanya tak bebas, anaknya dibunuh. Maka datangnya Islam bawa sejahtera, rilis, memerdekakan manusia, perhambaan sesama manusia itu. Itu tujuan Islam datang, bawa kegembiraan, mesej seronoknya kepada manusia ni Islam lah.
Islam tak menghalang umat Islam untuk seronok. Tak pernah halang. Islam tak pernah menghalang dalam bentuk yang umum. Tak boleh seronok, serius saja. Tak. Rasulullah sendiri pun berjenaka. Rasulullah sendiri bergelak, ketawa walaupun tidak meninggikan suara. Itu fitrah. Seronok ni. Rasulullah melihat isteri-isteri Rasulullah masuk rumah, tengok Aisyah dengan kawan-kawan yang main anak patung, ketuk gundang. Bila Sayyidina Umar datang, semua pakat sembunyi alat-alat mainan masing-masing. Rasulullah kata kepada Aisyah dengan kawan-kawan, jangan peduli, Umar tu memang dia garang, tak apa, saya teruskan, kata Rasulullah. Mainlah, hari ni hari kamu, kata Rasulullah. Rasulullah kata kepada Aisyah dengan kawan-kawan perempuan dia, hari ni hari kamu nak bergembira, seronoklah. Itu fitrah. Bukti bahawa Islam ni meraihkan keseronokan jiwa manusia yang ingin seronok, gembira. Termasuklah bukan kata orang Islam, orang bukan Islam. Namun begitu, ada panduan dia. Ada panduan dia. Adanya syarat dia dalam seronok ni. Ada panduan dia, ada syaratnya, ada guideline dia. Bukan kita boleh bagi seronok ya. Orang Islam kena faham konsep ini. Kan tidak ada benda di atas dunia ni tak ada tanpa batasan. Dalam atas raya ni ada tak tanpa batasan. Semuanya kena tengok, faham lampu kuning, lampu hijau, kena faham, lampu merah. Jalan ni ada lampu merah. Kan? Kalau lampu hijau tak jalan, salah juga. Lampu hijau dah tapi tak berjalan, salah lah. Salah juga. Jadi lampu merah, so berhenti. Kena berhentilah undang-undang. Kalau lampu hijau, jalan. Tak jalan, salah. Pasal apa ni tak jalan hijau? Tak apa, jalan ikut suka aku. Mana boleh? Tak boleh ya? Ada jalan raya ni. Semua hidup kita ni ada dia punya peraturan dia. Dan sampai nampak papan tanda lembu. Maknanya kawasan lembu melintas, hati-hati. Jalan bengkang-bengkok. Kena berhati-hati. Jalan licin, nak berhati-hati. 110. Ni 110 bawa 20 km sejam. Pun tak boleh tak? Kan 110 papan tanda, dia bawa 20 km sejam. Jangan begitu, menyusahkan orang juga. Maknanya atas apa pun di atas dunia ni ada panduan dia. Yang kita kena ikut dan kita follow. Orang Islam pun kena faham gitu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut yuhibbu fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Hal-hal dalam kekufuran ni tak boleh kita orang kata lembek. Hal kekufuran ni mestilah tunjuk satu prinsip yang tegah. Kerana apa? Kerana kita bimbang sebagaimana disebut dalam satu kata-kata redal kufri kufrun. Barang siapa yang redha dengan kekufuran, maka akan jadi kufur dia. Redha dengan maksiat, redha al-maksiyah, redha al-maksiyah maksiyatun. Redha dengan maksiat, maka dia telah melakukan maksiat. Bahkan disuruh kita mencegah mungkar, bukan disuruh. Islam ni suruh buat ma'ruf saja. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau suruh buat ma'ruf ni, semua orang boleh buat ma'ruf, tapi begitu payah untuk mencegah mungkar. Tengok artis kalau suruh buat ma'ruf bulan Ramadan, lebih dari kita, kalah masjid. Kita kumpul 7,000, 8,000, depa boleh kumpul semalam 800,000. Kalau buat ma'ruf menang depa lagi. Tapi nak mencegah mungkar amat sedikit. Sebab itu Allah juga melaknat orang yang enggan mencegah mungkar di kalangan Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahau 'anil munkar fa'alu. Allah kata, dilaknat kalangan Bani Israel yang kufur. Ayat ni jelas. Ayat ni Allah Taala sebut orang Israel ni tak boleh kita laknat semuanya. Dilaknat itu yang kufur kepada Allah. Kalau kita sebut laknat semuanya, Nabi-Nabi pun ada di kalangan Bani Israel. Bahkan di kalangan Bani Israel ada hamba-hamba Allah yang saleh,
ahli ibadat. Ada yang ahli ibadat 300 tahun beribadat. Hidupnya siangnya beribadat, siangnya berjihad, malamnya beribadat 300 tahun. Oh, hebat orang Bani Israel sebahagiannya dulu. Yang dilaknat itu lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, yang kafir di kalangan Bani Israel. Kanu la yatanahau 'anil munkar. Dilaknat kenapa? Karena la yatanahau 'anil munkar, mereka tidak mencegah kemungkaran. Jadi jangan kita jadi orang yang suruh makruf mungkar tak mau buat, cegah mungkar tak nak. Dia adalah kembar kepada suruh kepada makruf, menyuruh kepada makruf, kembarnya mencegah mungkar. Begitu juga salat, kembarnya zakat. Wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Orang yang mendirikan salat ialah orang yang menunaikan zakat. Tidak lengkap sembahyang orang yang sembahyang, tidak lengkap orang Islam yang hanya sembahyang tapi tak bayar zakat, tak lengkap. Begitu juga orang yang bayar zakat beribu-ribu tapi tak sembahyang pun tak lengkap, pasal dua ni beradik-beradik kembar. Yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Adik-beradik kembar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh ma'ruf, mencegah munkar. Kembar juga. Tak boleh kita kata suruh makruf je, mencegah mungkar tak. Kena buat mencegah mungkar. Sebahagian kita kena ada ni. Jangan kata saya buat suruh makruf ajak orang pergi masjid. Dah, ajak pergi masjid dan sama-sama kita mencegah mungkar. Mungkar ni kena buat kerja sama. Tak boleh suruh makruf pakai suruh orang pergi masjid, suruh pergi kuliah aja. Bila hal mungkar berlaku depan mata. Kaedah mencegah mungkar ni dibincang oleh ulama. Ulama bincang. Mungkar yang disuruh cegah ialah mungkar yang terang-terang, yang dibuat depan-depan manusia, yang dibuat dengan bentuk yang sombong, yang dibuat dalam bentuk yang terang sehingga akan dapat dilihat oleh manusia. Itu mungkar yang dicegah. Adapun mungkar yang dibuat walaupun dia berzina dengan 10 orang pun dalam kelapa sawit, orang tak tahu apa bala semua, tak boleh buat apa. Tak tahu, pihak penguasa tak tahu, saksi pun tak nampak. Memanglah mungkar, tapi nak buat macam mana dia tak tahu. Yang mungkar disuruh cegah kata ulama, mungkar yang terang dibuat, yang terang-terang dibuat, yang orang boleh ambil contoh, orang boleh tiru pula perbuatan itu. Ini dia suruh cegah mungkar. Ini maksudnya. Itu dibincang dulu, isu pegawai agama serbu rumah orang yang khalwat. Dibincang dalam media dulu. Pernah sekali dibincang. Kan? Kita apa ni, cari orang pergi apa macam buat perisik, siapa nak berzina dalam rumah kita pergi letakkan orang menyamak pergi berisik siapa nak berzina dalam rumah. Dah, pegawai agama pi itu kerana maklumat orang bagi tahu bahawa ada di sini pasangan berzina, bukan kerana dia pergi tunggu depan pintu ke, tunggu dekat flat ke, tunggu di pintu pagar ke, siapa masuk rumah berduaan tanpa mahramnya orang akan serang. Dah, kerana maklumat. Dia pun akan kita pertahankan. Nabi maknanya kaedah Islam begitu. Kaedah Islam bukan kita la yaghtab ba'dukum ba'da. Bukanlah Islam suruh kita ni pergi yaghtab ni maknanya merisik. Islam tak, bukan kaedah tu. Nak cari mungkar dengan kita pun merisik orang. Orang ni nak buat apa? Tunggu dia nak buat apa? Dah. Bukan gitu kan kaedahnya. Mungkar ni yang terang-terang. Bila mungkar yang terang-terang, wajib kita cegah. Wajib tegah, wajib sama-sama kita lawan, bantah dan benci kemungkaran yang terang. Itu yang isu arak. Nah, isu arak kita tidak bantah orang bukan Islam untuk minum, tetapi kita bantah bila dibuat terang-terang. Kita bantah sikap yang suka tunjuk perbuatan maksiat yang dibenci. Jelaslah undang-undang, bukan kata Islam lah, undang-undang pun papan tanda yang baru ni kita pergi buat bantahan kepada Datuk Bandar Petaling Jaya. Undang-undang peruntukan, undang-undang majlis tempatan ni ada peruntukan bahawa billboard yang bersumberkan cerita kepada arak, judi dan juga apa nama arak dan judi ni tak boleh dipaparkan. Itu undang-undang jelas.
Walaupun dalam agama bukan Islam memang membenarkan mereka tak ada agama yang menghalang, ataupun ada pun agama yang halang, tetapi mereka tak follow. Itu hak. Sebab apa? Islam menghormati konsep la ikraha fiddin. Islam hormat. Masih lagi konsep apapun kita dalam hal bukan muslim kita, la ikraha fiddin itu prinsip kita kena pegang. Prinsip kita kena pegang. Tidak ada paksaan lah agama. Tak boleh paksa dia pakai tudung. Itu isu, timbul isu marah bukan main, orang bukan Islam masuk perempuan pakai tudung, tak pakai tudung tak pakai tudung masuk surau, marah apa tak hormat masjid, tak pakai tudung, nak suruh dia pakai tudung, apa dia bukan Islam. Hak orang Islam pakai tudung, tak pakai tudung tak kata apa pula, berdemo bukan main. Hak orang bukan Islam tak pakai tudung, berdemo pompa macam nak pecah dunia ni kerana orang bukan Islam tak pakai tudung. Allah, bengong punya orang. Kadang-kadang orang kita ni konsep la ikrah fiddin itu mesti ada dalam kepala kita bila kita muamalah. Apapun kita benci, apapun kita tak suka, apapun yang bercanggah dengan Islam, dalam otak kita ni mesti ada faham la ikrah fiddin. Itu prinsip asas. Dan orang itu bila kita bagi penjelasan orang bukan Islam tak wajib pakai tudung, tidak disuruh oleh agama pakai tudung, tak disuruh, hanya dia suruh dipakai pakaian yang hormat, pakaian yang mulia, yang cantik, yang cukup menunjukkan tidaklah terdedah yang begitu melampau. Kemudian dia kata apa pula? Habis tu orang bukan Islam mereka dalam keadaan haid masuk masjid, macam mana? Kotak ni. Orang bukan Islam ni kalau dia mandi habis ayat laut semua ni masih belum angkat junub dia. Faham tak ni? Orang bukan Islam ni kalau dia mandi ayat laut sampai kering ayat laut, dia mandi kerana nak mandi hadas dia, belum terangkat junub dia haid tu. Kenapa? Syarat terangkat junub itu ialah Islam. Walaupun bersih tubuhnya daripada kotoran najis, tapi junubnya dalam Islam. Sebab itu Islam bezakan antara suci dengan bersih. Suci dengan bersih ni beza. Kita keluar air mani, orang lelaki keluar air mani, kita basuhlah. Kita bersih daripada kotoran mani, tapi kita belum suci. Kita belum suci. Basuh habis pakaian kita bersih, badan kita tak ada palik air mani apa semua ni. Bersih tapi belum suci. Suci bila? Walaupun kita mandi dah, basuh badan, tak niat mandi junub, masih bersih, belum suci. Bila kita niat aku mandi junub, walaupun mandi yang pertama tadi satu badan dah basah, mandi yang kedua pula dengan niat junub, baru terangkat junub. Tu beza, baru jadi suci, baru boleh pegang Al-Quran, baru boleh solat. Tu Islam beza. Jadi orang kafir ni kita kata apa, tak payah pakai tudung, dia kata itu kotak masuk masjid, dia ada haid macam mana? Hang mandi haid kering ayat kolah pun, kering ayat laut pun belum terangkat junub dia. Suruh dia mandi kolah masjid tu, hak besar masjid negara, suruh dia pergi mandi sampai kering kolah masjid negara, belum terangkat juga junub dia tu. Walaupun suci, bersih, tapi dia belum suci dalam pandangan hukum syarak. Itu kena faham. Itu dalam Islam azillatin alal mu'minin, a'izzah alal kafirin. Syarat kita ni, sikap sensitivity kita, orang Islam ni, orang dalam hal kekufuran ni tak boleh kita redha. Dalam isu Oktoberfest kita sebut itu, kan dalam undang-undang tempatan pun kata tak boleh, maka tak boleh lah. Maka dia nak minum arak pun sampai kembung perut, macam Tun Guru Nek Aziz sebut, sampai buncit perut, minumlah. Tapi jangan promote, jangan promosi, jangan dipromosikan. Islam bagi, minumlah rumah, minumlah pub dia, minumlah tempat tertutup, minumlah. Jangan promosikan. Bahkan jangan dia tunjuk pula, cabar pula orang Islam, jangan. Pasti dia mesti ada sikap hormat, kerana peruntukan yang ada sudah beri dah hak kepada dia. Bagi dah hak. Peruntukan undang dah bagi dah, agama pun dah bagi dah. Jadi orang Islam kena ada stand kita. Kita mesti ada sikap kita. Walaupun kita dalam konteks hal agama ni terlalu sensitif, tapi orang Islam mesti kena ada stand yang jelas, sikap yang jelas. Kerana bimbang musuh-musuh Islam memang sudah tentulah. Orang bukan Islam ni dia
sebahagian mereka itu masih ada lagi lah yang bersifat musuh kepada Islam, tu ada. Walaupun tak nafikan tak semua mereka, tapi ada benci kepada Islam. Benci kepada Islam ni kerana berpunca daripada apa? Kejahilan orang Islam tu sendiri juga. Tidak dakwah kita kepada mereka juga pun di antaranya juga. Negara kita yang berpeluang menguasai negara dengan berbagai-bagai sudut aspek, tidak berpeluang untuk kita menghampiri orang bukan Islam dalam negara kita, mengambil mereka sebagai peluang untuk kita dapat pahala syurga, pahala istana Allah Ta'ala di akhirat. Itu pun muhasabah diri kita juga, termasuk diri saya sendiri. Tapi walau bagaimanapun dalam hal kekufuran, orang Islam mesti ada stand jelas. A'izzatin 'alal kafirin, tak boleh kita redha dengan kekufuran. Kemudian Allah letak syarat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, yang melihat kemurtadan itu perkara yang serius, sama-sama kita berusaha untuk memulihkannya itu, mencegahnya dan sebagainya. Golongan ni yujahid, sanggup berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak gentar, tidak takut celaan orang yang mencerca. Ini sikap dia, 4 sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala. Dalam 3 sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat 54 surah Al-Maidah yang kita bacakan tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah orang Islam kena lihat bahawa usaha-usaha daripada masa dahulu kejatuhan umat Islam Turki Osmaniyah, Empire Turki Osmaniyah, sampailah sekarang usaha untuk merosakkan akidah orang Islam ni memang ada sampai bila-bila pun. Lebih-lebih lagi apabila orang Islam ni sudah melonggarkan prinsipnya. Orang Islam dah longgar prinsip dia. Yang mana longgar prinsip ni maknanya tak berpandukan Al-Quran dan hadis, terlalu longgar ikut syariat Allah Ta'ala. Ada yang nak Islam tapi tolak syariat Allah. Jadi dia bersifat dengan sifat yang orang kata yang dicipta oleh Barat. Agama Islam ni agama yang ambil separuh-separuh. Maka musuh ni mudah mencelah masuk. Bila orang Islam dia longgar dengan prinsipnya, musuh akan mengambil peluang. Orang kafir akan mengambil peluang. Itu orang Islam mesti tegas dengan prinsip. Pegang sungguh kepada ajaran Islam tu keseluruhannya. Tak boleh kita biar. Kita bimbang banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, Nabi sebut macam-macam dah tentang peringatan akhir zaman. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in law dakhalu juhbad dhab la taba'tumu. Nabi kata akan ikut umat sesudah daripada ini dengan akal perangai dan umat-umat terdahulu, walaupun sejengkai-jengkai sehasta demi sehasta, walaupun mereka masuk dalam lubang dhab pun kamu akan ikut mereka. Sahabat tanya, adakah itu Yahudi dan Nasara? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, siapa lagi? Kamu akan ikut dia. Kamu akan ikut mereka. Bahkan kamu akan ditimpakan penyakit. Walaupun kamu ni ramai, tapi kamu ditimpakan penyakit yang begitu lemah di kalangan kamu. Penyakit al-wahnu, kata Rasulullah. Sayang kepada dunia ni, cinta akan mati. Ni penyakit-penyakit umat akhir zaman Rasulullah sebut dah. Kenapa? Kerana Islam, kita longgar dengan pegangan Islam kita. Longgar. Bukan takat longgar, ada yang terlucut telondeh habis. Kalau seluak tu telonggak, dia agak-agak gulung-gulung apa. Ini tak, londeh habis ke bawah. Prinsip kita dengan Islam kita. Kan? Sebab itu orang bukan Islam sebenarnya, orang bukan Islam, orang non-Muslim, orang kafir, mereka hormat orang Islam bila orang Islam berprinsip. Itu hormat. Kan? Hormat dengan kita bila kita berprinsip. Bila kita tidak ada prinsip yang jelas, prinsip yang stated, yang jelas yang stated dalam Quran hadis ni, tak ada prinsip, maka hilang prinsip, hilang hormat. Dan Allah Ta'ala, Sayyidina Umar pun sebut, nahnu qaumun a'azzanallah bi Islam. Kita ni mulia dengan Islamnya. Kalau kita tolak Islam, prinsip Islam, habislah. Allah Ta'ala limpahkan, Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala calitkan kita dengan kehinaan. Pandangan musuh hina ke atas kita. Bahkan dipelekeh kita, diperlakukan dengan begitu mudah. Karena sebab itulah kita bimbang kita berlaku seperti Indonesia. Ada sahabat-sahabat kita Indonesia, ada ceritakan Indonesia ni 250 juta orang Islam. 250 juta penduduk dia, minta maaf.
8% penduduk dia ialah orang yang bukan beragama Islam, khususnya agama Masih. Tapi dalam mereka memilih pemimpin, 8% umat Islam boleh kontrol untuk memilih pemimpin. Pemimpin mereka 8% ni boleh kawal siapa nak memimpin kami. 8% ya daripada 250 juta penduduk Indonesia, dia boleh kontrol siapa nak memimpin kami. Kenapa? Kerana longgar dah prinsip yang ada pada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, bukan semualah, longgar. Kenapa? Berjayanya kerja-kerja buat dulu musuh-musuh Islam, longgar habis. 8% daripada orang umat Indonesia ni, 8% je berjaya kontrol siapa nak. Kalau dia ni orang Islam kuat, orang yang pegangan Islam kuat, jangan ambil dia di presiden, yang hak bersama dengan kita aja akan jadi presiden. Tu berjayanya. Kenapa? Kerana longgar habis, terlondeh habis amalan, cara hidup, syariat umat Islam yang sepatutnya dipegang oleh masyarakat. Itu kita belajar daripada Indonesia. Indonesia ni lama Allah Ta'ala uji mereka. Saya baru ni pergi ke Bukit Tinggi, diceritakan sejarah oleh cucu kepada Hamka. Dia cerita sejarah perjuangan orang Indonesia lawan Belanda dahsyat. Kita amat kagum kan? Jadi maknanya sejarah mereka itu begitu banyak. Bahkan sejarah mereka itu suatu bentuk eksperimen Allah Ta'ala takdirkan berlaku di negara jiran kita, orang Islam, kepada kita, bahawa kita ambil tengok jiran kita, apa yang berlaku di sebelah jiran kita, tengok pengajaran kepada kita. Maka dengan sebab itulah kita kena belajar, study, dan kita kena hayati kisah-kisah yang berlaku di sekeliling kita, termasuklah apa yang ada Quran, hadis, peringatan Rasulullah SAW, dalam sirah Nabi SAW dalam dunia ni, supaya jangan berlaku kepada negara kita, insya-Allah. Anak rasa sekadar itulah, mudah-mudahan. Lebih lagi mutakhir ni kita dengar cerita, minta maaf saya sambung sikit, ketua liberal tu nak masuk Malaysia dah, tapi alhamdulillah dihalang. Jangan, walaupun nampak dia macam dia seorangnya, nama Ulil Absar, canggih nama, kalah ustaz kita nama Ulil Absar, kan? Tapi bahayanya fahaman dia, antaranya dia sebut bahawa antaranya kata-kata dia sebut bahawa Islam ni, syariat dia ni ialah sekadar mitos. Cerita-cerita Nabi ni semua mitos belakang ni. Itu dia antara pandangan dia, cukup bahaya. Walaupun kita kata ini hak kebiasaan orang berfikir, tapi yang bercakap tu masih mengaku Islam. Sebab tu saya sebut di zaman Imam Qurtubi sebut, zaman yang diperangi oleh Abu Bakar bukan orang yang tolak Islam sepenuhnya. Orang yang tolak Islam sebahagian ni pun turut diperangi. Dua golongan ni. Golongan ni diperangi pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kerana apa? Sebab itulah murtad ini termasuk daripada hukuman hudud. Kerana isu kemurtadan ni bukan isu individu yang salah, tapi dia akan mempengaruhi masyarakat. Dia akan menular dalam masyarakat. Jadi mari sama-sama kita termasuk dalam golongan ayat yang Allah sebut surah Al-Maidah ayat 54 itu, mudah-mudahan mendapat pengajaran kepada kita semua, dan kita tergolong di kalangan golongan yang disebut sifat-sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itulah, sebelum itu saya nak war-warkan, saya dah bawa tabung. Tabung mohon sumbangan tuan-tuan untuk sekolah agama rakyat saya, sekolah agama kafar saya lah. Kita dalam proses nak renovate semula sekolah kita yang berusia 28 tahun dah. Dah sambut Jubli Perak. Kita dah sambut Jubli Perak. Sekolah kita tu dia agak uzur. Dia punya wiring dia pun switch dia pun pakai switch kepala hitam, kelekak orang tak pakai dah. Kita duk pakai lagi. Jadi kita tak mau pakai switch tu dah. Kita takut anak-anak kita lah switch tu kadang-kadang dia tolak ke bawah, dia tak menyala kat. Kita kena adjust macam nak atau sentuh sikit baru menyala. Dia tak mau gitu. Kita nak pakai switch baru, kalau boleh sebut open ya, menyala terus kalau boleh. Light off. Kalau nak gitu tu tahap sekolah agama kita boleh tak gitu? Kan, rumah kita boleh sebut nyala 3 tutup. Boleh buat, takkan sekolah agama tak boleh buat? Patutnya lebih canggih macam tu. Jadi kita, tapi tidaklah saya minta tahap tu. Jadi kita nak sebahagian daripada harta kita yang lebihan itu dan sumbang sekolah agama kita. Dan insya-Allah hujung tahun ni kita akan mulakan projek, insya-Allah. Wallahu alam. So ada 2 tabung. Tabung tak tahulah kok orang tak tabung, tapi tabung macam kuih raya, tabung kuih raya. Tabung kuih raya tak ada. Hak tudung warna merah. Jadi kalau tak ada pun ada tikas sejadah yang tuan-tuan boleh sumbangkan. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala